Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah yang di luar sana, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, di Malaysia, Singapura, Brunei. Apa khabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, semoga sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa di dalam redha Allah. Amin. Seperti biasa anak-anak, pada minggu ini Mak Jah sentiasa teruja, sentiasa setiap minggu ingin berkongsi cerita dengan anak-anak yang disayangi, cucu-cucu yang dicintai. Mak Jah sebenarnya ingin mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada anak-anak di luar sana kerana menyokong Mak Jah, kerana sudi meluangkan masa mendengar cerita-cerita Mak Jah. Dalam usia yang dah macam ni, ini saja yang boleh Mak Jah kongsikan kepada anak-anak, kerana hidup di dalam dunia ni anak-anak pejam celik, masa begitu pantas berlalu. Mungkin hari ini kita bersua, besok kita tak tahu apa perancangan Allah. Jadi apapun, tanpa melengahkan masa ya anak-anak, pada minggu ini, minggu ni sebenarnya agak istimewa kerana Mak Jah dah lama simpan cerita ni. Mula-mula Mak Jah ingat Mak Jah macam berat hati untuk berkongsi cerita ni, kerana cerita ni cerita yang sangat memberi impak kepada emosi Mak Jah sebagai seorang ibu, dan juga orang kata benda ni masih menjadi trauma kepada diri Mak Jah dan keluarga Mak Jah. Tetapi demi anak-anak yang dicintai, Mak Jah sudah bersedia untuk berkongsi cerita pada minggu ini. Kongsi cerita apa tu anak-anak? Anak-anak mesti nak tahu kan? Perkongsian yang Mak Jah ingin kongsikan pada minggu ini adalah mengenai sebuah filem yang sangat viral suatu ketika dulu. Filem ini menjadi fenomena, dan filem ini dinamakan filem Jangan Pandang Belakang. Mak Jah sebenarnya anak-anak bukan tak sudi berkongsi pengalaman, berkongsi cerita filem Jangan Pandang Belakang, tetapi filem itu sangat menghantui jiwa Mak Jah, emosi sebagai seorang ibu, sehingga kan macam Mak Jah tak boleh lupakan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa di awal pembikinan filem Jangan Pandang Belakang, dan juga di akhir filem penggambaran filem Jangan Pandang Belakang. Filem ini adalah filem yang sangat luar biasa aura dia. Jadi tapi Mak Jah fikir balik,
Mak Jah sudi, Mak Jah suka nak berkongsi cerita ni pada anak-anak semua. Mungkin anak-anak pernah dengar ataupun mengikuti pengalaman yang dikongsikan oleh P. Ondre, tapi ini dari pihak Mak Jah sendiri. Mak Jah apabila mengenangkan balik peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa penggambaran filem Jangan Pandang Belakang, sampai sekarang anak-anak Mak Jah masih teringat akan peristiwa-peristiwa itu. Sebenarnya anak-anak filem ini diterbitkan oleh MIG Metrowell dan dilakonkan oleh P. Ondre, Intan Ladiana dan ramai lagi, dan skripnya ditulis oleh P. Ondre. Okey, cerita ni dia sangat besar, aura dia sangat berat, sangat orang kata sangat menguji kesabaran kami, kerana di permulaan rangka cerita tu, masa P. Ondre menulis cerita tu pun dia telah diganggu sebenarnya. Mungkin dia tak ada menceritakan peristiwa tu, tetapi seingat Mak Jah masa tu dia masih bersekolah lagi, dia masih belajar dekat Aswara, dan masa di tengah menulis tu pun dia banyak gangguan. Dia tulis malam-malam, ada benda belakang dia rasa ada sesuatu, dan dia agak lama juga ingin menyiapkan skrip filem Jangan Pandang Belakang. Jadi pihak penerbit menyerahkan P. Ondre sendiri mencari lokasi untuk filem Jangan Pandang Belakang berdasarkan cerita itu sendiri. Jadi oleh kerana gambaran dia adalah sebuah cerita yang berlaku di negeri Perak. Jadi dan saya pun kebetulan orang Perak. Jadi PA telah mencari lokasi dan PA berkenan di tempat dekat kampung saya sendiri, iaitu di Malim Nawa. Jadi kami anak beranak pergi ke lokasi yang PA suka tu, rumah pakcik saya sendiri, iaitu atuk saudara PA, dan kami telah pergi reki tempat tu, tangkap gambar apa semua apa yang patut, dan PA sangat berkenan dengan rumah tu. Memang sangat bersesuaian dengan latar cerita Jangan Pandang Belakang. Tetapi anak saya Mikael pun ada sekali dia tangkap gambar apa semua. Jadi kami pun balik dah siap, Fia pun dah susun semua gambar. Kami terkejut kerana ada satu gambar yang ditangkap oleh Mikael dekat dengan rumah pakcik saya. Gambar tu dia dekat batu. Kampung saya ni kampung yang banyak batu-batu. Dia ada batu kat situ, di mana gambar itu ada seorang kanak-kanak kecil yang duduk di atas batu. Tapi kita tahu dekat kampung tu tak ada budak kecil, kerana yang tinggal dekat kampung tu semua orang tua. Pakcik saya dan juga jiran dia semua tak ada budak kecil. Jadi tapi kanak-kanak kecil tu saya masih ingat lagi, dia macam memandang ke arah hutan tu. Kalau dekat rumah tu depan tu hutan, oleh kerana dulu di sungai, dia memandang ke paya tu. Dan saya ingat lagi muka dia, budak tu dia ada macam ikat rambut dia dengan baju dia ada warna merah sikit. Jadi kami dah tak sedar hati, sebab kami tahu dekat situ tak ada budak. Jadi okey, tak apa, kami simpan gambar tu. Lepas tu saya tanya pada pakcik saya, gambar apa ni? Pakcik saya kata, alah, gambar orang-orang sini. Dia kata, kita pun macam
orang sini tu siapa? Alah, sini ramai ni. Dia kata ramai. Ini anak-anak orang sini. Dia kata rupanya itu adalah kawasan yang didiami oleh banyak bunian. Jadi bunian itu perkampungan dia dekat situ. Jadi bapa saudara saya ni dia dah tak heran dah. So dia kata ini adalah anak orang bunian tu. Tapi oleh kerana PA masih suka dengan rumah tu, tetapi kami mengambil keputusan untuk tidak syuting di rumah tu bukan kerana penempatan bunian, tapi kerana lori semua tak boleh masuk kerana dia banyak batu, dan batu ni bukan batu yang boleh kita sodok dan buang. Batu ni memang batu yang hidup, batu berangkai orang kata. Jadi kami agak susah untuk van equipment untuk syuting kat situ. Jadi kami mengambil keputusan untuk mencari lokasi di sekitar Kuala Kangsar. PA pun pergi reki, saya tak pergi. PA dengan tim-tim jangan pandang belakang saja, 2-3 orang pergi. Saya tak sure Mikael pergi ke tak, tapi apabila mereka pergi, mereka dah banyak rumah mereka sari. PA berkenan sebuah rumah ni. Sebuah rumah ni dia dekat ada satu kawasan dekat sungai. Okey, PA minat rumah ni. Rumah ni memang sangat kena dengan latar cerita Jangan Pandang Belakang. Dan biasalah dia orang tangkap gambar semua nak diserahkan kepada penerbit. Okey, cerita dia bermula apabila mereka kita dekat laptop kan, senang aja ambil gambar sekarang ni. Bila PA dengan tim dia tangkap satu gambar ni, dia gambar ni ialah sekitar dalam rumah tu, ruang tamu, ruang dapur, di halaman rumah, sebab ini akan ditunjukkan kepada penerbit. Tetapi yang menjadi muskil dia adalah, yang menyeramkan adalah apabila mereka tangkap gambar dari dapur nak menghala ke ruang tamu. Biasalah rumah kampung dia ada macam satu pintu. Jadi mereka tangkap dari situ, dan satu image telah menjelma betul-betul di tengah pintu. Dan image itu adalah sangat-sangat menakutkan. Sebab saya tengok image itu adalah image dia kita tak sure sama ada perempuan ataupun lelaki, tapi image yang berbaju kebaya, berbaju kurung kedah, dan dia memakai macam tudung. Dia bukan tudung lah, macam saya lah, selendang, tapi dia belit-belit ni macam tu, macam orang zaman dulu-dulu, dan berkain batik kalau tak silap saya, tetapi dia sangat kurus dan dia profil tau. Dia bukan tepat macam ni, dia profil. Lepas tu yang saya ingat, tangannya panjang. Sebab dia mengiring, tangan dia lebih paras lutut, dan tangannya tu saya perasan adalah dia macam tengkorak atau dia macam tulang. Saya sangat takut dengan image tu, dan kaki dia tidak cecah ke lantai. Aduh, memang saya seram. Memang itu sangat seram. Dan penerbit sangat suka dengan gambar tu, kerana penerbit kata ini dah macam bonus lah. Memang dia kata makhluk ni dah menjelmakan diri dia, dan mereka nak jadikan poster. Mereka dah cetak sikit kalau tak silap saya, tapi ada pihak penerbit ni mereka berbincang, dan ada yang penasihat dia menasihatkan penerbit ni supaya gambar itu tadi tidak dijadikan poster, kerana dia kata agak bahaya. Saya pun tak tahu kenapa, tetapi dia kata kalau benda tu telah memunculkan diri dia,
kita tak boleh main-main. Dia kata benda ni tidak boleh dijadikan poster, kerana kalau dibuat juga akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Itu menurut kata pihak penerbit, dan pihak penerbit telah membuang gambar tu, dan gambar itu digantikan dengan poster yang gambar PA dan juga gambar mak-mak kalau tak silap saya. Jadi maka kami pun memulakan penggambaran dia. Watak saya seperti biasalah, saya adalah anak kepada mak-mak dan bapa saya Kamarul Haji Yusof. Di mana cerita ni adalah cerita mengenai hantu raya kalau tak silap saya, di mana cerita dia cerita saka. Okey. Lepas tu lokasi saya adalah semuanya di Kuala Kangsar, tetapi cerita tu ada juga dalam berapa persen, mungkin 40% di Kuala Lumpur. Okey. Lepas tu kami pun syuting. Kami duduk di satu rumah rehat tu. Mak-mak telah diganggu. Mak-mak mengadu dia telah kena hempap. Okey, jadi kami sebenarnya dalam filem Jangan Pandang Belakang ni kami ada seorang penjaga kami lah, yang dia ni orang yang pakar dalam bidang-bidang makhluk halus ni. Dia lah yang tolong pagarkan dan jaga tempat tu supaya kami tidak akan diganggu. Okey, kami syuting, mak-mak pun mak-mak pernah kena hempap, dan saya juga pernah diganggu, kerana dalam bilik tu saya masa tu PA di syuting, semua orang syuting dan saya tak ada scene masa tu. Saya duduk dalam bilik seorang, saya terdengar dekat atas bilik saya bising sangat, macam ada budak berlari kulu-kili macam bergaduh, budak-budak bergaduh. Saya macam, Allah, kenapalah budak-budak ni dah pukul 12, pukul 1 tak tidur-tidur ni. Kita dalam hati kita macam tu lah. Kita pun geram aja kan. Kita tak boleh nak tidur sebab dia orang bising. Pagi besok tu saya tanya dekat orang yang jaga tempat tu. Dia kata, Kak, tak ada budak kat atas ni, bilik atas ni kosong, dia kata. Jadi saya pun tak boleh tahan. Saya kata, ya ke? Oh, kalau macam tu saya pun pindah ke bilik lain. Saya dengan PA semua ditempatkan di satu, dia ada villa dia juga. Okey, biarlah kami satu tempat berkumpul supaya kami tak takut. Jadi bila kami ditempatkan di satu villa tu, dia besar juga, jadi kami barulah selesa sebab semua tak payahlah bilik-bilik, kami satu tempat situ yang ramai. Kami pun syuting. Memang setiap hari adalah satu perasaan tekanan pada saya, kerana bila syuting ni ada je bunyi-bunyi yang akan mengganggu kami. Bunyi burung hantu, bunyi saya nampaklah orang yang jaga kami tu tak senang duduk dia buatnya. Dia akan kulu kilir dekat Sungai Perak tu. Dia baca ayat macam-macam. Dia kata sebab dia kata benda tu nak datang tengok kami. Jadi masa scene yang paling tegang sekali adalah scene yang Kamarul Haji Yusof tu, dia tak boleh watak bapak tu, dia bapak saya lah, dia tak boleh mati, dan mereka terpaksa buang dinding bumbung ke atas, dan masa tu hantu pun datang menjelma dekat tingkap semua dengan ribut dia apa semua. Itu scene yang sangat tegang bagi saya dan sangat takut, kerana macam-macam gangguan kami lalui dengan bunyi yang tak sepatutnya didengar. Okey, lepas tu habis scene itu semua, alhamdulillah selesai semua scene tu. Masa kami nak balik itu, dia nak balik ni, saya akan balik dengan PA lah, saya tak ikut van. Jadi masa kami nak balik tu, ada satu kejadian tu saya masih ingat.
masa kita nak balik je, alamak, sebabkan scene tu ada, kalau tak silap saya, ada pakai crane besar apa semua dekat depan tu. Jadi kami tak boleh lalu, kereta tak boleh lalu situ. Kalau nak tunggu dia orang masih ada lagi. Jadi kami terpaksa ikut shortcut yang tempat lain lah. Satu jalan yang dia ada jalan shortcut, tapi jalan shortcut ni dia agak hutan sikit. Dia bukan jalan yang ada banyak lampu-lampu lah. Kami ikut jalan tu jalan kampung. Dia lalu rumah-rumah orang. Tetapi yang menakutkan, dah pukul 3 dekat pukul 4 macam tu, kami lalu satu kawasan tu. Dia kawasan ni kawasan tanah perkuburan yang dah lama. Yang dia dia dah buat jalan tengah-tengah, tetapi sebenarnya itu dulu kubur. Dan sebab kiri kanan semua ada kubur, jadi tengah-tengah tu ada jalan. Jalan pun jalan kampung. Jadi maknanya kita tahu yang dulu adalah kubur, tetapi diorang buat jalan dan masih tinggalkan kubur kiri kanan. Masa tengah lalu tu, PA masa tu dia bawa kereta, saya sebelah dia. PA macam dia macam tu, saya dah tahu dah, dia mesti nampak sesuatu ni, tapi saya tak berani nak tegur dia sebab dia macam tu. Jadi saya pun diam. Dia macam tutup mata, dia macam tak berani nak tengok. Jadi saya pun dah sampai ke hotel, ke bilik. Saya tanya dia, "PA, apa yang kau nampak, PA?" Dia kata dia nampak satu makhluk yang macam makhluk besar lah. Saya rasa itu hantu raya. Sebab dia kata dengan berbulu, dengan badan besar, tengah merangkak nak pergi satu kubur ni ke kubur lagi satu. Masya Allah, nasib baik saya tak nampak. Dia tahu saya tak nampak sebab saya diam je kan. Sebab masa tu gelap, dia seorang je nampak dengan mata dia yang merah. Masya Allah, itu adalah pengalaman yang saya tak boleh lupakan juga. Jadi apapun, pada masa tu kami semua dapat menghabiskan syuting kami di Kuala Kangsar. Dan kami pun terpaksa balik ke Kuala Lumpur kerana masih ada scene di Kuala Lumpur. Tapi sepanjang kami di Kuala Kangsar tu memang dalam keadaan yang tekanan. Sebab ada gangguan macam-macam. Kalau anak-anak boleh tengok kan, ada satu scene tu PA kena rasuk. Saya masa scene tu, dia memang dia pelakon baru masa tu, dan saya tahu dia agak berat untuk dia membawa ke watak tu. And then masa dia nak lompat, masa dia nak rasuk tu, saya tak tahu daripada mana energi datang dekat badan saya. Saya terpaksa pas dekat dia sebab saya tahu benda ni berat untuk saya. Dan masa dia nak buat je scene tu, saya pegang dia terus kena rasuk. Tapi saya tengok dia sangat tekanan lah masa tu. Dan bila saya dah pas energi saya, saya rasa macam lega. Sebab tak tahu energi tu datang pada saya. Sepatutnya dia pergi ke PA dan saya kena pas balik pada PA. Jadi macam tu, kami sebagai pelakon, dia ada rasa yang begitu. Jadi banyak yang orang tua rumah tu pun cakap adalah benda-benda yang mistik dekat tempat rumah tu. Jadi kami pun ke KL. Sebenarnya banyak cerita dia anak-anak sampai kalau saya ceritakan semua memang sangat panjang. Jadi Mak Jah terpaksalah ambil mana yang besar sahaja. Jadi kami pun syuting di Kuala Lumpur. Mak Jah dah habis dah kerja Mak Jah di Kuala Lumpur. Itu semua PA lah dengan rumah apartmen dia di Kuala Lumpur tu. Jadi kalau anak-anak tengok PA Andre masa tu, dia bila dia jatuh daripada tempat yang dia kena rasuk tu, memang dia macam apa orang kata, harimau sikit kan. Benda tu sikit-sikit nak masuk dekat dia. Dan masa tu kaki dia telah cedera. Dan sangat susah lepas tu dia nak syuting untuk watak yang di Kuala Lumpur kerana kaki dia sakit. Okey, bila di Kuala Lumpur anak-anak, semua berjalan dengan lancar. Kami syuting dekat satu servis apartmen ni, memang di Jalan Duta. Dan inilah peristiwa yang membuatkan saya memang
memang sampai sekarang saya masih tak sanggup melaluinya anak-anak, kerana di akhir 2 hari, sebenarnya 2 hari sebelum akhir filem Jangan Pandang Belakang, ada budak dah kena rasuk dah dekat situ. Budak tu kena rasuk, saya tak sure budak wardrobe ataupun, tapi rasa budak wardrobe. Dia kena rasuk dan dia macam ni, dia nak attack PA lah, sebab PA kononnya yang tulis skrip tu. Dan PA pun terpaksa kuatkan diri dia, baca ayat kursi, dia pandang PA, dia nak bergaduh ni. Jadi benda tu hari tu terpaksa dibatalkan syuting dan ditunda ke hari yang lagi satu. Jadi dia dalam cerita tu, kalau anak-anak tengok Jangan Pandang Belakang, ada PA, ada scene dia tengok TV, kemudian dia tertidur dan benda tu kacau dia dan dia berlari dekat tingkap dan dia terjatuh. Jadi bab jatuh ni memang kita ada stunt lah, dan stunt ini profesional ya. Jadi ini peristiwa yang saya sangat-sangat tak boleh lupakan, kerana pada masa itu saya kenal stunt tu. Dan pada masa tu bila dia cakap dengan PA, dia kata adik, dia panggil PA adik tengok tahu abang lompat nanti, dia kata. PA kata okey bang. Dia pun tukar baju, apa yang PA pakai dia pakailah, sebab dia stunt untuk PA. Lepas tu ini scene hari yang terakhir dan scene yang terakhir ya anak-anak. Dan memang diorang ni profesional, diorang dah bentang tilam tinggi, dan apartmen tu kalau tak silap saya ada 4 tingkat saja ya. Lepas tu dia tak tahu kenapa dia nak juga PA tengok dia lompat. Tapi dia orang kata dia dah salam semua orang, dia minta maaf dengan semua orang, dia solat sunat. Lepas tu dia ada Yasin, surah Yasin dekat poket dia. Dia pun terjun anak-anak ya. Masa dia terjun, dia sebenarnya dia dah buat pelatihan, dia dah rehearsal, dia betul-betul jatuh dekat atas tilam tu. Tetapi pada yang dia nak take tu, bila director turun take, dia pun terjun. Bila dia terjun anak-anak, Masya Allah, anak-anak, ini semua adalah takdir Allah, qadar dan qadar Allah. Dia tersasar dan dia terjatuh di tempat yang tidak sepatutnya dia jatuh anak-anak, dan dia meninggal. Benda ni macam baru berlalu dalam hidup saya, kerana saya tak tahu, saya di rumah. Lepas tu pada pagi tu budak PM telefon saya. Dia kata, "Kak, jom kita pergi ke tempat ke bumi rumah arwah Badang Dan saya kata, "Siapa?" Ada Badang meninggal lah, Kak. Dia kata masa buat stunt filem tu. Saya pun gerak saya pun bangunkan PA tengah tidur. Dan anak-anak tahu apa berlaku dengan PA. Mesti saya bangunkan dia. Saya kata, "PA, jom kita pergi ziarah arwah." Dia kata, "Siapa? Arwah? Arwah dah meninggal kan semalam kejadian tu berlaku." Dia kata, syuting apa? Dia lost anak-anak. PA dia dah hilang tau. Dia dah hilang diri dia. Siapa syuting? Dia kata dia macam dia trauma, dia sampai hilang diri dia dan dia sangat sedih tau. Saya terpaksa bangunkan dia, jom kita pergi, bawa mami pergi. Masa tu saya pergi, saya paksa dia. Dia macam tak ingat, langsung dia tak ingat. So tetapi masa dia bawa kereta, kejadian nak ke bumi rumah tu di taman di Ampang. Okey, kami pergi situ, di dalam kereta baru dia ingat yang Badang dah tak ada, arwah dah tak ada. Dan dia menangis.
Masya Allah, dia bawa kereta, dia menangis. Dan saya sangat sedih masa tu anak-anak, sebab benda ni semua dah takdir Allah. Saya kata sabarlah Pi, sabar. Saya kata saya pergi ke rumah, masa tu hari hujan. Saya bawa anak saya pergi jumpa dengan isterinya. Lepas tu dia kata, saya minta maaf kak. Dia kata sebabkan filem saya ni, dia kata suami kakak dah tak ada. Suami isteri dia sangat-sangat sabar. Dia kata, Pi, bukan salah kau Pi, semua dah ditakdirkan. Dia kata semua ni kuasa Allah. Dan dia adalah seorang stunt yang profesional, dah berpuluh-puluh tahun buat stunt. Dia tahu apa dia nak buat, ni bukan salah you, dia kata. Dan sebenarnya dalam skrip yang Pia tulis tu, dia tidak ada pun yang jatuh-jatuh. Yang Pia buat skrip tu, sebab saya ada skrip asal dia. Tapi oleh sebabkan di lokasi benda tu jadi lain ya. Sebab setiap orang ada dan director ataupun penerbit, dia berhak untuk buat apa dia nak berdasarkan kepada skrip tu. Tapi sebenarnya untuk kebaikan, untuk menambah cantikkan cerita tu. Tapi skrip asal dia memang tak ada jatuh-jatuh lah. Jadi saya sebeminggu juga dia masih lost, dia masih kemurungan, dia kata dia tak nak buat apa-apa, dia tak nak menulis, dia tak nak berlakon, dia tak nak apa-apa kerana dia sangat trauma. Cerita pertama yang dia tulis, dan kebetulan ditakdirkan Allah ada kemalangan yang begitu, dan dia sangat tak boleh terima benda tu, dan dia masih sangat muda masa tu. Dan saya sangat sedih kerana saya seorang ibu, saya dapat merasakan kalau anak saya tak pulih, saya akan kehilangan anak saya selama-lamanya. Dan itulah benda yang paling menyakitkan seorang ibu. Dan saya berdoa setiap hari supaya anak saya cepat pulih. Dan kawan-kawan PA sentiasa membantu dia, selalu panggil dia, jumpa, bagi dia semangat. Semua orang bagi dia semangat sampailah dia okey balik. Dan saya bersyukur kepada Allah, dia okey balik. Dia boleh terima hakikat hidup kita ni. Kita ni hidup, kita tak tahu bila kita akan berakhir ya anak-anak. Kerana kita ini hanyalah ciptaan Allah, dan Allah boleh ambil kita bila-bila masa dia suka. Sebab itulah anak-anak, hidup kita ni kena sentiasa berlapang dada, kena berbaik sangka, dan sentiasa kita mentaati perintah Allah. Jadi itulah saja anak-anak. Maafkan Mak Jah sekiranya Mak Jah banyak berceloteh pada minggu ini dengan anak-anak, kerana itu adalah luahan hati Mak Jah sendiri, apa yang Mak Jah pendam selama ini ya anak-anak. Dan apapun, terima kasih kepada anak-anak dan cucu-cucu Mak Jah di luar sana kerana sudi berkongsi cerita dengan Mak Jah. Dan sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan. Apapun, ingat pesan Mak Jah ya anak-anak, hidup di dunia ini jangan leka kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.